أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. وقال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. Telah berkata Imam Al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Siapa yang ikhlaskan amalannya kerana Allah selama 40 pagi, akan terpancar mata air hikmah dan kebijaksanaan dari hatinya terus ke lidahnya. Sementara dia dalam keadaan begitu, dia pun terlihat api Allah Azza wa Jalla. Seperti Nabi Musa AS ketika dia terlihat api itu, dia pun berkata kepada isterinya, faqala li ahlihim kuthu inni anastu nara, tunggulah di sini dahulu, aku terlihat ada api di sana. Surah Taha ayat ke-10. Allah Ta'ala telah menyerunya dengan jalan apinya. Dijadikan api itu tempat pendekatannya, dan dijadikan penglihatan api itu sebagai petunjuknya. Dia telah melihat api itu dari pepohonan hatinya. Dia pun berkata kepada jiwanya, hawa nafsunya, sebab musababnya dan kewujudannya, tungguku di tempat kamu ini, aku ternampak api, iaitu api dari seruan rahsia ke dalam hati. Sesungguhnya aku ini Tuhanmu Allah, maka sembahlah aku. Dengan engkau merendahkan dirimu kepada selain aku, pedulikan selain aku dan berhubunglah dengan aku, dan putuskan perhubunganmu dari selain aku. Pohonlah kepadaku dan belakangi selain aku. Tujukan dirimu kepada ilmuku, kepada pendekatanku, kepada kerajaanku, kepada kekuasaanku, sehingga apabila telah sempurna semua ini buatmu, maka sempurnalah pertemuan. Telah berlaku apa yang berlaku. Fa'auha ila abdihi ma auha, telah diwahyukan kepada hambanya apa yang diwahyukan. Surah An-Najm ayat ke-10. Ketika itu terangkat semua tabir, hilanglah semua kekeruhan, dan telah tenteramlah jiwa dengan kedatangan ketenangan dan kelembutan. Idhab ila Fir'aun, pergilah kepada Fir'aun. Surah Taha ayat 24. Yakni, hai hati, kembali kepada syaitan, jiwa dan hawa nafsu. Pimpinlah mereka kepadaku. Berikan petunjuk kepadaku, katakanlah kepada mereka, ya qaumi tabi'uni ahdikum sabila rasyad. Wahai kaumku, ikutilah aku, kelak aku akan tunjukkan kamu jalan yang lurus. Berhubung, kemudian putuskan perhubungan, kemudian sampaikan. Muslimin dan muslimat sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, apa yang hendak dibicarakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pada apa yang kita bacakan tadi ialah tentang keikhlasan beribadat kepada Allah Ta'ala, dan bagaimana kesan keikhlasan tadi dalam perjalanannya sehingga sampai kepada Allah. Diangkat segala hijab, tunduk segala tabiat hawa nafsu syaitan kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk kepada dirinya untuk dia beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mulakan dengan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang berbunyi, man akhlasa lillahi arba'ina sanatan
Man akhlasa lillahi arba'ina yawman zaharat yanabi'ul hikmah min qalbihi ala lisanihi. Siapa yang ikhlaskan amalannya selama 40 pagi, 40 hari, akan terpancar mata air hikmah dan kebijaksanaan dari hatinya terus ke lisannya. Bila seorang itu ikhlas, maka Allah Ta'ala akan memberikan kepadanya segala petunjuk dan memberikannya segala perkara yang akan mendekatkannya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Perumpamaannya ialah, kata Syekh Abdul Qadir, macam Nabi Musa. Bagaimana Nabi Allah Musa AS, secara ringkas kita cerita, kerana Syekh Abdul Qadir mengambil daripada ataupun adaptasi daripada kisah Nabi Musa dengan perjalanan orang yang ikhlas kepada Allah. Bagaimana Nabi Allah Musa AS ketika mana baginda nak pulang ke Mesir bersama dengan keluarganya, maka dalam perjalanan melalui kawasan Sinai, maka ketika malam yang gelap gulita, sejuk, maka Nabi Allah Musa berhenti satu tempat, sehingga beliau melihat daripada kejauhan seperti api. Walhai ialah cahaya yang terang benderang. Lihat satu api, maka beliau menyuruh isterinya untuk tinggal di situ seketika. Kata Nabi Allah Musa AS, supaya aku dapat mengambil api yang dengannya kita dapat memanaskan malam ini, suasana cuaca sejuk malam, sebelum meneruskan perjalanan siang hari. Atau mungkin di sana, kata Nabi Allah Musa, ada rumah orang, ada penduduk, jadi kita boleh menumpang seketika. Lalu Nabi Allah Musa, dia tak bawa tu isterinya kerana bimbangkan bahaya, maka dia suruh isteri tinggal di situ. Kemudian baginda bergerak, dan apa yang disangkakan api itu rupanya cahaya. Yang bermulalah Nabi Allah Musa bermunajat dengan Allah. Di situ, di lembah yang suci, dipanggil Muqaddasi Tuwa, di kawasan Sinai. Lalu Allah berfirman kepada Musa, "Ya Musa, wahai Musa, inni anallah, aku ialah Allah." Cahaya tadi petunjuk kepada pertemuan Nabi Allah Musa dengan Allah. Dan mulalah bicara Allah pada Musa dengan perintah melantiknya menjadi Nabi dan kemudian Rasul. Kemudian memuliakannya dengan mukjizat dan memerintahkannya untuk kembali ke keluarganya dan menyuruh Fir'aun dan juga kaumnya. Baik, itu sinopsis cerita. Tapi itu gambaran perjalanan seorang hamba. Bila hamba itu ikhlas kepada Allah, maka Allah akan tunjukkan kepadanya cahaya-cahaya petunjuk. Seperti Musa melihat daripada kejauhan api, yang dengannya dia diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kedudukannya, darjatnya. Dan dengan keikhlasannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menjadikan dia benar-benar melakukan ibadat yang diterima oleh Allah. Bila Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, "Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Kita baca dalam surah Al-Mulk, bila Allah berfirman, dan dia Allah yang menjadikan mati dan hidup bagi kamu, untuk menguji kamu siapa yang paling baik amalan. Kata Fudail bin Iyad, yang dimaksudkan paling baik amalan ialah akhlasuhu wa aswabuhu, yang paling ikhlas dan yang paling benar. Seorang bertanya kepada Fudail bin Iyad, atau dipanggil Abu Ali, "Oh ya Abu Ali, kenapakah? Apakah yang dimaksudkan dengan yang paling ikhlas dan yang paling benar, yang paling tepat?" Kata Fudail bin Iyad, Allah Ta'ala tidak akan terima satu amalan sekiranya tidak ikhlas. Sebagaimana Allah Ta'ala tidak akan terima satu amalan ketika sekiranya dia tak betul. Artinya pertama mesti ikhlas,
Yang kedua, mesti mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama al-ikhlas, yang kedua muwafaqatuhu bis sunnah. Ikut Nabi. Ikhlas antara manusia dengan Allah. Manakala kita sebut ikut Rasulullah, antara manusia dengan Rasulullah SAW. Baik, orang yang ikhlas ini, sebelum kita bahaskan tentang kelebihan, keutamaan dan apa yang cuba difahamkan oleh Syekh Abdul Qadir pada kita tentang perjalanan orang ikhlas. Tentang ikhlas ni dia ada 3 darjat. Darjat yang pertama ialah ikhlas tertinggi yang tidak melihat amalannya. Langsung dia tak pernah tengok amalan. Dia buat baik banyak mana pun dia tak tengok amalan. Dengan maksud dia tak rasa dia hebat, dia bagus. Kerana apa? Kenapa bila dia melakukan kebaikan dia tidak memandangnya? Jauh sekali berbangga. Pertama, kerana dia adalah hamba Allah. Maka apakah hamba bila buat sesuatu nak pandang apa yang dia buat? Dia sekadar hamba. Yang kedua, apa yang dia lakukan ini ialah kurnia Allah. Kalau hari ini kita boleh solat, hari ini kita boleh zikir, ini kurnia Allah. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahad walakin yuzakki man yasha. Kalau tidak kerana rahmat Allah dan kurniaannya, tak ada seorang pun yang baik di kalangan kamu. Semua tak baik. Kalau tidak kerana kurnia Allah dan rahmat, tak ada orang baik nyata dunia. Tapi kerana kurnia Allah, sehingga hari ini kita boleh bangun untuk solat. Kerana kurnia Allah dan rahmatnya kita boleh baca Quran. Kerana kurnia Allah dan rahmatnya kita bergembira dengan kedatangan Ramadan. Kerana kemuliaan dan rahmat Allah Ta'ala, kita boleh baca Quran, kita boleh bersedekah. Dan semua kebaikan kita buat adalah kurnia Allah. Dan yang ketiga, kerana kita tahu kita ada aib banyak. Atas darjat pertama, iaitu tidak melihat amalan. Ini darjat ikhlas pertama, tak tengok amalan. Kenapa tak tengok amalan? Ada sebab, 3 sebab. Pertama, kerana semua amalan ini kurnia Allah. Dan yang kedua, kita cuma hamba. Dan yang ketiga, kita ini penuh dengan keaiban. Tuan-tuan, kita sibuk bukan tengok kesempurnaan kita, tengok keaiban kita. Kita tak pernah tengok saya ni hebat, bagus. Kita tengok, ya Allah, banyaknya buruk aku ni. Ya Allah, teruknya nafsu aku. Ya Allah, kita tengok kelemahan kita. Walau kita ni dekat dana akhirat, ibadahnya masih belum semangat, subuhnya masih lewat misalnya, kita rasa benda tu aib. Banyak aib kita. Dek duk tengok aib selalu, bagaimana mampu kita tengok amalan kita? Kita tak mampu tengok hebatnya amalan aku. Nak nampak hebat macam mana kita ni penuh keaiban. Yang kita buat ni pun kurnia Allah, bukan kita. Tentu kita pakai baju, pinjam orang. Kopiah pinjam dengan orang. Kasut pinjam orang. Kereta pinjam daripada orang. Macam mana kita nak rasa hebat? Tuan-tuan boleh rasa hebat kalau semua kat badan ni pinjam. Lalu bila semua di badan kita pinjam, lalu kita nak rasa kita hebat, tak mungkin. Malu kita. Apatah lagi di hadapan tuang yang meminjamkan kita. Kita berani tak nak angkat diri kita depan orang yang kita pinjam segala-gala daripada dia? Tuan-tuan, ini kita ni semua Allah bagi. Allah bagi pinjam. Nyawa kita Allah bagi pinjam. Kehidupan di dunia pinjaman Allah. Harta kita Allah bagi pinjam. Maka kita malu di hadapan Allah kalau nak kata kita ni bagus. Bagus kita ni dari Allah. Sebab itu Allah sebut mazaka minkum min ahadin. Tak ada seorang pun yang akan bagus ni. Walakin yuzakkillahu man yasha. Tapi Allah yang membersihkan, yang mengangkat, yang memuliakan siapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Baik, ini darjat pertama ikhlas, dia tak tengok amalan. Darjat kedua ikhlas ialah dia malu pada amalan. Malu. Kita buat apa pun tuan-tuan, ingat sempurna ke? Malu. Kalau semalam kita tahajud, kalau sebelum ini kita puasa, kita baca Quran, ingat sempurna ke?
Malu. Tuan-tuan, kita nak bagi hadiah ke raja. Tuan-tuan rasa hadiah kita bagi tu berbaloi ke dengan kedudukan raja tu? Kita bagi apa ke raja? Bagilah ke dia kereta misalnya, bermahal dah bagi kita kereta ni. Tapi bagi seorang raja yang kaya, apa sangat kereta tu? Tetapi apakah kita mampu beri terbaik? Kalau saya katakan disuruhkan kita menyediakan satu hadiah pada raja pun, kita rasa macam hadiah ni cuma cipuk je. Malu kita nak angkat kepala. Tuan-tuan, apatah lagi kita dengan ibadat, ketaatan. Malu kita melihat tak sempurnanya ibadat kita. Dengan sembahyang kita, dengan bacaan Quran kita, kita bimbang. Sebab itu bagaimana kita nak riak? Bagaimana kita nak sombong dengan amalan tak seberapa ni? Ada perkataan perasaan khajal kita bagi. Khajal. Malu sangat. Saya sembahyang 4 minit, 5 minit, Allah, ikhlas. Khusyuk pun tak berapa ada, malunya. Malu saya nak bangga ni lah sembahyang paling hebat. Walau orang nampak saya berdiri macam tiang sebagainya, tapi Allah, saya tahu nilainya. Kita buat baik sekian-sekian, kita tahu inilah kesempurnaannya. Sebab itu para ulama bila mereka buat kebaikan, pertama mereka rasa malu dengan kebaikan mereka buat. Tuan-tuan, kita macam ni, kita kalau masak depan ketua chef, malu tak? Kita ni masak, ketua chef kata, masak sikit. Kita tahu dia ketua chef, kita nak masak. Walaupun buat jemput-jemput je, malu. Kalau tak jadi, malu kita ni. Nak dengar pula dia komen. Bila dia diam je, kita dah tak serba salah Allah. Ke tak sedap ke apa ni? Bayangkan masak depan orang pandai masak, malu. Kalau kita buat ibadat ni, kita persembahkan pada Allah. Takkah kita rasa malu? Tara level mana ibadat kita ni? Level mana ibadat kita yang kita buat? Bukan, kita tak rasa itu level yang paling tinggi. Hatta kalau kita dah ibadat 40-50 tahun, rasa tak dia macam amalan tadi makin baik? Allah rasa makin cuai rasanya. Tetapi makin kita ikhlas pada Allah, kita tak akan pernah melihat amalan kita sempurna, tapi kita nampak cacat, kita pun malu. Kalau orang tahu ni warak lah banyak semayang, malu nak sebut banyak semayang. Sebab banyak lagi saya buat benda lain. Lamanya ngaji, tak lama lagi saya buat benda lain. Kadang-kadang kita termenung dalam tandas lagi lama daripada baca Quran. Macam mana kita nak bangga kita baca Quran setakat 3-4 muka surat, setakat 5 minit, kita duduk dalam tandas setengah jam. Itu belum cerita yang mandi dalam bathtub tu, mau 2 hari. Lama lagi duduk jamban berbanding buat taat. Lalu bagaimana kita dengan ibadat-ibadat kita buat, kita rasa macam bagus? Puasa kita yang lepas, kita tengok balik puasa, ya Allah, teruknya puasa kita, banyak tidur. Teruknya puasa kita, banyak sembang. Teruknya nilai puasa. Lalu kita malu untuk berkata kita melakukan ibadat puasa yang hebat. Itu yang mendatangkan ikhlas. Yang ketiga, darjat ikhlas. Ialah orang yang melakukan sesuatu dengan ilmu. Ini darjat paling rendah sekali. Dengan cahaya ilmu. Tuan-tuan, kita kalau buat sesuatu bukan dengan ilmu, maka bagaimana nak diterima? Takkan diterima. Itu label paling rendah dalam keikhlasan. Iaitu kita melakukannya dengan ilmu. Seorang jangan dakwalah ikhlas kalau ilmu tak betul. Dia tak ke mana benda tu. Macam kita katakan tikus baiki labu. Seorang buat amalan tapi tak betul. Walaupun dia niat mendekatkan dia pada Allah, maka dia terkeluar daripada makna ikhlas. Seorang sembahyang tak betul, dia terkeluar daripada ikhlas. Dia tak kata saya ikhlas sembahyang. Tak ada nilainya ikhlas kalau solat tak betul. Kalau dia puasa tak betul, dia tak tahu perkara yang membatalkan puasa, kemudian dia kata ikhlas, tak, terkeluar daripada ikhlas. Semua benda kita nak buat mestilah dalam ilmu. Barulah kita boleh bercakap tentang ikhlas. Kalau buat tu sendiri tak ada ilmu, bagaimana nak bicara tentang ikhlas? Baik, ini darjat ikhlas. Darjat tidak memandang amalan. Dan kita dah sebut kenapa seorang tu tak pandang amalan, kerana 3 perkara tadi.
Yang kedua, darjat orang yang malu dengan amalan. Dan yang ketiga ialah darjat orang yang melakukan sesuatu dengan ilmu. Ini orang-orang ikhlas. Senarai orang-orang yang ikhlas. Yang mudah-mudahan paling tidak pun tuan-tuan, kita di kalangan orang yang beribadat dengan ilmu. Jangan buat ibadat ikut dang je. Ikut orang, belajarlah. Macam mana sembahyang yang betul, macam mana puasa yang betul. Belajarlah macam mana mengaji Quran yang betul. Biarlah tergagak-gagak tak apa, asalkan kita belajar. Belajarlah macam mana zikir betul. Belajarlah bagaimana cara untuk buat itu dan ini dengan cara yang betul. Kerana itu adalah keikhlasan. Kesungguhan kita belajar untuk buat sesuatu dengan sempurna berdasarkan ilmu, itu tanda keikhlasan. Baik, kita dah bicara tentang darjat ikhlas. Kemudian apa Syekh Abdul Qadir nak sebut di sini dalam perjalanan orang ikhlas? Bila seorang itu ikhlas kepada Allah, kita tahu ikhlas pertama dia adalah asas kepada diterimanya amalan. Sepakat ulama, dengan ikhlas diterima amalan dan perbuatan. Yang kedua, ikhlas juga asas kepada doa diterima oleh Allah. Seorang yang berdoa benar-benar ikhlas, Allah terima. Orang doa main-main ni Tuhan tak terima. Dan yang ketiga, ikhlas itulah yang mengangkat darjat kita di sisi Allah. Sebab kita ikhlas, darjat kita naik, markah kita tinggi. Yang keempat, sebab kita ikhlaslah Allah menjauhi kita daripada waswas syaitan, bisikan syaitan. Sebab syaitan sendiri yang sebut, aku akan sesatkan seluruh anak Adam illa ibadaka minhumul mukhlasin. Melainkan hamba-Mu yang ikhlas, aku tak boleh nak goda dia. Syaitan ni dia tak boleh bisikkan atau tak boleh was-waskan orang ikhlas. Sebab tu orang ikhlas di jalan tegak je. Dia tak pandang kiri kanan, dia tak terlambat dek panggilan syaitan. Jalan terus, tak ada was-wasnya. Yang kelima, ikhlas tadi ialah pembebasan diri kita daripada perhambaan selain daripada Allah. Jiwa merdeka. Orang ikhlas jiwanya merdeka, lapang. Kita tak terikat dengan sesiapa pun sebab kita terikat dengan Allah. Bayangkan tuan-tuan kita, kalau tuan-tuan kerja ada majikan rasa terikat. Tapi kalau majikan kita Allah, lapangnya kita. Yang keenam, kita tahu ikhlas ini sebab terlepas daripada segala perkara-perkara sukar dalam hidup. Dan hidup ni kita akan tempuhi banyak benda-benda sukar. Dalam rumah tangga, dalam kekeluargaan, dalam ekonomi kita, dalam masalah kesihatan kita, dalam masalah tekanan yang kita alami. Ia dibebaskan dengan apa? Ikhlas kepada Allah. Kita baca kisah 3 lelaki yang terperangkap dalam gua. Batu besar menutup pintunya. Maka mereka tahu tak ada yang boleh bebaskan mereka melainkan dengan ikhlas kepada Allah. Bertawassul dengan amalan yang paling ikhlas. Kan itu tuan-tuan, kalau kita dalam keadaan susah, katakan anda hari ni memang tak ada duit, 1 sen pun tak ada duit misalnya, maka sebut satu amalan dan kata, ya Allah, kalau aku lakukan amalan ini ikhlas kepadamu, Engkau bebaskan aku dari kesusahan ini. Ini kita panggil tawassul dengan amalan. Dan dia disunatkan. Tuan sunat kita waktu berdoa menyebut amalan yang kita yakin dia paling ikhlas kita buat. Ya Allah, kalaulah selama ni aku jaga mak ayah aku ikhlas kepadamu, Engkau bebaskan aku dari kesusahan ini. Ya Allah, kalau selama ini aku beri anak yatim, beri makan, minum, ikhlas kepadamu, Engkau bebaskan aku daripada masalah ini. Ya Allah, kalau selama ini aku duk masuk duit dan tabung itu ikhlas kepadamu, ya Allah, Engkau bebaskan aku daripada kesusahan ini. Yang tak ada anak, sebagai contoh nak anak ni, doa, ya Allah, kalau amalanku, sebutlah amalan apa yang aku buat ini ikhlas kepadamu, maka Engkau kurniakan padaku zuriat, tambahkan zuriat. Tetapi ini disunatkan doa macam tu. Sebut satu. Sebab kita sendiri nak sedarkan diri kita betapa amalan yang paling ikhlas itu paling hebat, supaya semua amalan kita nak ikhlas. Tentu kalau kita tahu yang ni yang paling bernilai, masa kan kita akan beribadat macam
yang lain-lain. Pasti kita nak ibadat macam ni belaka ni, yang ikhlas ni, yang sebabnya Allah Ta'ala angkat musibah kita. Dan kita juga tahu yang ketujuh tentang kerana ikhlaslah kita akan tenang. Tumakninah, ketenangan manusia datang daripada keikhlasannya. Ialah kita tak perlu puji orang, tak takut keji orang, maka kita tenang. Ini buat sikit, orang tak puji, Allah sedih dah. Orang keji, lagi down. Kerana ikhlas mahu dimaksud kita lari daripada pandangan manusia. Jadi saya tenang. Saya, kalau orang tak puji saya Alhamdulillah. Kalau orang keji saya pun tak ada masalah. Tak orang yang tidak goyang dek puji dan keji. Ini orang ikhlas yang sedang berjalan atas muka bumi. Kita nak jalan tegak, nak jalan lurus, kita nak jalan dengan bersemangat, maka abaikan pujian dan kejian orang. Tuan-tuan, yang puji kita tak terduduk, yang keji kita tak akan melenting. Dia umpama keji macam badai yang kuat, tak terangkat kita, teguh berjalan. Dan umpama puji pula bagaikan hembusan angin yang menidurkan kita, tak tertidur kita dengan pujian. Kita terus berjalan menuju akhirat. Jalan. Kalau hari ni tak ada lagi orang puji kita, tak apa, jalan terus. Kalau hari ni banyak yang ngeji pada puji, jalan terus. Kita buat ibadat ini kerana Allah. Saat saya buat salah, tak buat salah. Apa maksud salah tu? Yelah, saya buat orang kata, saya tak buat orang kata. Habis? Kalau ikut kata mengata, orang makna awak tidak ikhlas. Jalan terus. Saat saya ke masjid, orang kata saya ni lebay lah ni, nak jadi lebay. Jadi saya malas nak pergi. Jangan, jalan terus. Kerana bukan dia yang suruh kita pergi masjid, Allah. Maka apa kita nak andaikan perkataan dia? Kadang-kadang ada orang, dia ada bermasalah dengan apa orang cakap tentang ibadat dia buat. Dia Allah, pakai serabang dah, nak jadi Tok Haji dah tu, dia marah. Dia tegur kita. Kita pakai serabang pun dia peduli sangat. Contoh kita kalau ikhlas, biarlah kita nak pakai serabang. Kita makin kuat. Makin orang kata makin kuat kita beramal. Kalau selama ni pakai serabang, masa pergi masjid, orang kata. Ni kita pergi kerja pakai serabang. Nak tunjuk ni kita lawan. Baru kita buat ni kerana Allah. Sebagai contoh lah. Lagi orang kata kita jalan terus. Tetap ramai orang yang boleh abaikan kata-kata orang. Kerana dia ada masalah keikhlasan. Kita ni ada masalah keikhlasan. Kalau langkah-langkah saya terhenti sebab orang kata, saya ada masalah keikhlasan dengan Allah. Saat saya ni buat baik, orang kata tak buat baik, orang kata. Tuan-tuan terus, jalan terus. Sebab itu kita kena dengar kata Allah dan kata Rasul. Qala Allah, qala Rasul. Yang suruh buat ni siapa? Kita siapkan minuman kat masjid. Masjid. Orang berkata apalah air tak sedap, tak pandai buat air, nak sedekah juga. Tetapi kita tak akan berhenti sedekah. Kita akan baiki kualiti dia. Kita tak akan berhenti. Terus kita letak air, letak makanan, kita buat sedap lagi. Kita tak akan susah. Kita letak orang kata tak sedap, tak jadi letak. Jangan, terus. Itu kebaikan. Kerana kritikan tadi hanya untuk mengajar kita untuk buat lebih baik. Tentu Allah nak ajar kritikan orang ni bukan untuk kita tinggalkan benda tu, tapi untuk kita buat lebih baik. Lebih baik, lebih baik. Kerana tanda Allah Ta'ala terima satu amalan akan berakhir, akhirnya manusia dia surrender ke kita. Allah, betul lah, bagus dia buat. Dia surrender. Dia tak mampu lagi nak cakap apa-apa kita. Dia terpaksa surrender. Betul dia orang ni orang baik. Dan ini tersebut sebagai ketenangan dia kita buat baik. Dan yang ke-8, asas kenapa penting ikhlas. Sebab inilah yang akan menguatkan iman kita. Tahu-tahu iman jadi kuat betul-betul kerana ikhlas. Betul. Iman ini dikuatkan dengan amal. Sebenarnya kata dalam perbahasan usuluddin kita, tauhid kita, al-iman yazidu bit-ta'ah. Iman bertambah dengan taat. Tuan-tuan, tidak ada taat lebih tinggi pada ikhlas. Bahkan bila kita buat amalan sikit, bila ikhlas, iman tu meningkat, naik. Kita baca kisah seorang wanita beri minum pada anjing. Amalan tu kecil je, tak masuk seorang rabah pun, tapi kerana ikhlas. Kita baca
kisah seorang lelaki yang buang benda yang menyakitkan tengah jalan. Dia masuk syurga. Kecil je dia buang benda-benda yang menyakitkan tengah jalan. Tengok ada pelepah nyo, pelepah kelapa, tengok ada lubang, maka dia tolong menyingkirkannya, maka dia masuk syurga. Lihat kecil amalan kerana ikhlas dia. Sebab itu ikhlas dia menguatkan iman. Yang kesembilan, contoh kenapa ikhlas, kan dia menghasilkan keberkatan hidup. Umur berkat sebab ikhlas, amalan berkat sebab ikhlas, rezeki berkat sebab ikhlas. Semua jadi barakah, bertambah. Berkat ni maksudnya bertambah. Barakah ni maksudnya bukan sekadar kita dapat kebaikan dunia, kita dapat kebaikan akhirat, dunia pun kita dapat. Berkah-berkah ni menjadikan pahala kita pun ada walaupun kita tak buat lagi. Sebab orang ikut. Maka ada keberkatan. Kita pioneer mula, orang ikut belakang kita. Kenapa? Keberkatan, kebaikan. Dan yang ke-10 ialah dia punca pertolongan Allah pada kita. Bila kita ikhlas, maka datang pertolongan Allah. Sebab itu bila tentera Islam yang berperang menang sebab keikhlasan mereka. Dan juga yang ke-11, kerana ikhlas inilah yang akan menjadikan kita benci pada maksiat dan kefasikan. Tentu orang bila dia ikhlas, dia benci pada maksiat. Kita nak tengok tanda kita ada ikhlas. Benci tak pada maksiat? Oh benci, itu ikhlas. Kerana orang tak ikhlas, tak mungkin dia benci pada maksiat. Makin kita ikhlas pada Allah, makin kita benci pada maksiat untuk kita lakukan, untuk kita buat. Bukan kita menjadi orang yang mencegah kemungkaran. Satu bila orang tu dia sampai peringkat dia mencegah kemungkaran, ini orang ikhlas pada Allah. Tu tengok senang nak cegah mungkar. Itu kan hawa Nabi wala dia. Tapi dia ikhlas, dia akan cegah. Dia menjaga agama Allah. Allah memilih yang menjaga agama Allah ialah orang ikhlas. Orang inilah yang cemburu pada agama Allah kalau ada yang cuba ceroboh, yang cuba hina di depan sekali. Tengoklah para sahabat. Mana ada orang berani hina Islam zaman para sahabat. Mati mereka untuk pertahankan. Kita bila ada jiwa macam tu, kita tahu orang ni orang ikhlas. Kita tengok kemungkaran ni, orang tak puasa siang hari, marah kita kerana kita ikhlas. Tidak kita pedulilah dia siap dia neraka, bukan saya. Kerana awak ada masalah keikhlasan. Sebab itu Nabi SAW manusia paling ikhlas dalam dunia. Tak ada orang melawan baginda SAW. Tetapi bagaimana Rasul melihat kemungkaran? Rasul melihat kemungkaran dengan rasa marah untuk mengubahnya. Lepas tu Rasul tak biar pun orang kafir duduk depan dia, melainkan diislamkan. Rasul punya semangat. Kita kadang-kadang orang kafir kita biar je, biar dia kafir. Rasul tak. Tengok je orang kafir tu, ajak masuk Islam. Tu ajak dan ajak dan ajak, sehingga mereka memeluk Islam atau mereka mati. Rasulullah tak berhenti. Tentang yang boleh menyuruh kebaikan, boleh cegah kemungkaran, kita dalam hatinya ada keikhlasan. Keikhlasan dalam menjaga agama ini. Dan ikhlas juga, itulah punca masyarakat bersatu padu. Taqwiyatul alaqati ijtimaiyah. Dia punca sebab kuatnya hubungan kemasyarakatan. Contoh kita ni dalam masyarakat ni, kalau kita ikhlas, ya kita tak akan berbalah. Kita melihat suatu benda yang baik untuk kita bersatu. Dan kita akan punya adab berselisih, akhlak dalam berbalah. Taklah sembrono kita. Kerana orang-orang ikhlas ini siap hubungan dengan masyarakat bagaimana dijaga dengan baik. Kerana itu salah satu daripada perintah Allah Ta'ala pada kita. Baik, itu kita dah sebut tentang darjah ikhlas, kita dah sebut dia punya kesan ikhlas. Maka kita nak satukan dalam makna yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir. Bila Syekh Abdul Qadir kata gini, orang bila dia mula ikhlas pada Allah, maka hikmah akan keluar daripada mulutnya, yang datang daripada hatinya. Dia mula melakukan perjalanan yang benar-benar menuju Allah. Seperti perjalanan Musa dalam mendapat kerasulan dan kenabian. Maka perjalanannya seperti perjalanan Nabi Musa
yang mulanya berjalan kegelapan, kedinginan malam, sehingga nampak cahaya api, sehingga diangkat kemuliaannya. Jadi orang Islam mula-mula dalam dia nak menempuh kehidupan dunia, pasti banyak halangan, tetapi petunjuk Allah sentiasa ada di depannya. Maka dia akan bergerak pada petunjuk Allah Ta'ala. Kemudian apa yang dilakukan bila dia dah bergerak pada petunjuk Allah Ta'ala? Dia akan menjadikan dengan petunjuk tadi, dia menundukkan hawa nafsunya, sebab musababnya dan kewujudannya. Bila Nabi Musa kata begini pada isterinya, faqala li ahlihim kuthu inni anastu nara, dan Musa berkata kepada isterinya, keluarganya, tunggu sini, aku melihat cahaya. Seolah-olah kata Syekh Ahmad Qadir, orang-orang bila nampak cahaya Allah ini, dia akan berkata pada nafsunya, tunggu sini kamu. Dia akan berkata pada tabiatnya, tunggu sini kamu. Dia akan berkata pada sebab musabab, tunggu sini kamu, kan aku nampak Allah. Artinya tuan-tuan sekalian, kita dah bicara dah tentang kita kan hidup dengan tabiat kita, kebiasaan. Kita hidup berdasarkan hawa nafsu kita. Kita hidup berdasarkan kepada sebab musabab. Tapi kita nak buang itu semua, kita nak pergi pada hakikat. Apa dia? Allah. Kewujudan kita ialah Allah. Maksudnya ialah kita ni tuan-tuan, kewujud kita sini ni bukan sebab kita hebat, Allah yang wujudkan kita. Dan kita melihat sebab musabab. Bila kerja ada duit, bila berubat sembuh sakit, bila kawan ramai jadi kuat. Itu sebab musabab, kita pun nak buang. Segala-galanya Allah yang bagi rezeki saya. Allah hebatlah awak kerja, sebab tu awak berjaya dapat duit banyak. Bukan. Ini dari Allah. Tentang kita cerita semalam surah Az-Zumar dan penafsiran kita ulang sikit. Bila Allah Ta'ala menceritakan tabiat manusia, manusia ni bila susah minta dengan Allah, bila senang mengaku kebijaksanaan dia. Waktu susah minta dengan Allah. Kalau dia susah, dia kata, nak macam mana Allah dah takdir saya susah. Tengok, kalau susah, kalau dia susah, ya Allah tolonglah saya. Tapi bila dia senang, inilah ilmu saya, inilah kemahiran saya, skill saya ni, skill dewa. Skill dewa. Saya punya skill ni skill tertinggi, peringkat ke-7. Level dia ke-7. Waktu dia jatuh, dia lemah, dia sakit, ini Allah uji saya, Allah uji saya. Waktu dia kaya, waktu dia siap, ni petua kita, kita amalkan benda ni, amalkan benda. Dia pun tunjuk ilmunya hebat. Allah pun merakamkan kata-katanya, innama utituhu ala ilm, aku dapat ini kerana kemahiranku, ilmuku. Kata Allah, inilah perkataan yang dulu-dulu orang sebut yang binasa. Perkataan ini yang disebut oleh orang dulu-dulu sebelum kamu sebut, yang menjadikan mereka binasa. Apa? Contohnya Qarun. Qarun ceritanya sama. Waktu hebat dia kata, inilah ilmuku, inilah usahaku, inilah. Mula nampak orang miskin ni, dia malah kerja sebab tu dia miskin. Mula dia melihat kepada sebab musabab sebagai satu bentuk yang mutlak. Tak betul ke kita kata orang miskin ni dia malah kerja, lalu menyebabkan dia miskin? Ya mungkin sebagainya nampak macam betul, tapi tak semua. Tak boleh generalize. Kerana kita jumpa orang miskin yang bekerja sungguh-sungguh, menyara anak isterinya, tapi begitulah Allah Ta'ala kehendaki padanya sebagai ujian. Innama hiya fitnah. Rezeki ini kata Allah ujian. Tuan-tuan, kita pun tengok ada orang kaya, dia taklah usaha banyak mana pun, misalnya dia kaya, tak nampak pun dia kerja kuat. Orang kaya sebab dia kerja kuat, iya ke? Semua orang kaya kerja kuat? Ada orang kaya tidur sampai tengah hari baru bangun, kerja pun tak buat, semua orang buat. Sebab dia dah warisi kekayaan tu daripada nenek moyang dia sebagainya. Tak nampak pun dia kerja kuat. Tak ada pun alasan, kerja kuat sebab kaya. Tuan-tuan, kerja kuat satu sebab, rezeki sebab yang lain. Kadang-kadang kita kerja kuat sama, pergi ke laut daripada pagi balik petang, dapat 2 ekor ikan. Kadang-kadang sampai tidur, seekor ikan pun tak dapat tidur, tak dapat ikan. Ada hari pergi tuan-tuan setengah hari je, sebakar penuh ikan. Ni apakah masalah kerja kuat ke kerja tak kuat? Kita tengok tuan-tuan nelayan ni setiap hari kerjanya macam tu lah, pagi balik petang, pagi balik petang, tapi hasilnya berbeza. Apakah waktu hasilnya sedikit dia kerja tak kuat? Ustaz dia tengok TikTok tu, tengok ke laut tu tak dapat ikan.
Sebab dia kerja betul dapat ikan. Tak. Kadang-kadang kita letak pancing itu pagi sampai petang, dah ikan tak makan, nak buat macam mana? Ikan tak makan. Daripada pagi sampai petang letak juga. Kadang-kadang tuan-tuan tak sempat letak, ikan dah makan. Lompat ikan banyak. Saya pergi ke satu tempat tu di Mesir, sungai. Tempat tu tak payah letak jorang, ikan tu melompat. Tak ada tangannya. Saya turun, saya taruh tangan naik semua penuh. Tapi kita pun fikir nak buat apa, ikan banyak-banyak ni. Ikan tu melompat-lompat. Dia panggil tempat tu nama Ain Sahirah. Ain Sahirah ni dia air terjun tengah padang pasir. Lepas tu dia ada lorong, dia macam ada satu macam alur air yang sempit sebelum pergi pada tempat besar. Kita pun turun, tengok ikan lompat-lompat. Ni tak payah letak jorang ni, tak ada tangan, melompat atas tangan. Kadang-kadang begitu. Jadi kita tak boleh kata kerja kuat ke kerja tak kuat kait dengan rezeki secara mutlak. Ya, kita tidak menolak sebab, tapi sebab itu bukan hakikat. Sebab kalau sebab itu hakikat, dia tetap memberi natijah sama. Sakit makan ubat sembuh, itu kita bagi. Sakit makan ubat sembuh, sakit masuk hospital sembuh. Natijah tu macam tu. Tapi ada orang sakit makan ubat mati. Ada orang sakit tak makan ubat sembuh. Bukankah dia boleh berlaku natijah macam tu? Ada orang belajar, dia masuk universiti, dia berjaya. Ada orang dia belajar, tak masuk universiti, masuk serenti, dia berjaya. Ada atau tidak? Ada. Baik, kalau keputusan tu tak sama daripada hasil, menunjukkan sebab musabab bukan hakikat. Sebab musabab hanya untuk tenangkan kita, dan hanya untuk tenangkan orang sekeliling kita. Kita tengok anak, apa anak aku buku tak baca. Kita kata, mak bacalah buku. Periksakan lagi 3 hari. Relaxlah mak, relaxlah. Itu susah hati. Tanya periksa berjaya pula mak ni. Macam mana kau boleh cerdik buku tak baca? Kadang-kadang kita ni tak tenang tengok anak kita. Tapi anak kita berjaya juga. Maksud saya daripada apa yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir, tetapi bila kita dah nampak cahaya Allah, cahaya makrifat, pasti kita tahu bahawa sebab musabab bukan hakikat. Yang beri ni semua Allah. Saya boleh sakit, yang sembuh saya Allah. Jangan ceritalah madu habatus sauda, itu sebab. Tapi Allah yang sembuhkan saya. Saya ini kalau berjaya, Allah. Jangan ceritalah study 8 jam, 12 jam, tak. Sebab orang lain pun study lebih banyak pada saya. Allah yang beri pada saya. Saya hari ni anak ramai. Jangan katalah sebab saya usaha kuat sebab dapat anak ramai. Ini adalah Allah beri pada saya anak. Kalau hari ni saya dapat sekian-sekian kelebihan, semuanya saya akan kata Allah. Saya tak kata inilah sebab kemahiran saya. Sebab manusia, saya katakan bila dia susah semua kata sebab Allah. Tapi bila dia senang semua kata sebab dia. Datang malam petaka banyak. Ini ujian Allah pada kita. Kaya-kaya. Ini kerana kita semua cerdik sebab tu negara kita kaya. Kita lihat kebodohan dia dalam memberi analisis yang tidak seimbang tadi. Macam saya sebut tadi, kita sakit apa, macam mana Ustaz Allah uji saya sakit. Bila senang, sebab saya ada strategi. Strategi dah dia. Strategi saya Ustaz, dia panggil strategi. Tam, kita cakap. Tuan-tuan, bila benar nampak cahaya Allah, kita akan kata, hei sebab musabab, duduk ke tepi kamu. Kamu hanyalah sekadar, kita katakan, seperti rumput-rumput dia. Tak lebih pada, tak penting pun kamu ni, hakikatnya Allah. Ketika itulah kita tak akan sombong. Kita tak tengok orang miskin ni sebab dia tak buat kerja, sebab tu dia miskin. Tak. Allah uji dia dengan kemiskinan. Kita tak tengok orang sakit ni tak jaga kesihatan, sebab tu sakit. Tak. Allah uji dia dengan kesakitan. Lalu kita merahmati sesama kita dan tolong menolong sesama kita. Contoh kalau kita lihat para sahabat, ada sahabat miskin, ada sahabat kaya. Sahabat kaya tak pernah pun cela, oh kau miskin kerja malas. Tak ada. Dia bantu. Dan dia nasihat apa yang boleh dia nasihati. Dan kadang-kadang kita tahu dia ada komitmen yang lain sehingga dia tak boleh kerja macam kita. Misalnya sebagai contoh, dia terpaksa jaga mak dia sakit, anak-anak sakit, dia tak boleh kerja lah. Maka kita Allah lapangkan masa untuk kerja, kita tolong dia. Kadang-kadang dia dah kerja tapi anak dia ramai, tak cukup. Kalau kita Alhamdulillah anak kita tak ramai, rezeki kita banyak.
Lalu kita berkongsi dengan dia. Kita anggap anak-anak dia macam anak kita untuk kita tanggung. Lihat bagaimana kita diajar macam tu. Ini orang-orang yang tidak melihat pada tabiat hawa nafsu sebab musabab. Dia melihat cahaya Allah. Sebagaimana Musa melihat cahaya Allah dari kejauhan. Maka daripada situ kata Syekh Abdul Qadir, seperti dia mula tahu dan mula faham, Tuhan berbicara dengannya dengan berkata, jangan pedulikan selain aku, hubungkan dirimu denganku, belakangilah semua perkara melainkan aku, yang lain belakangkan. Letakkan keutamaan Allah, letakkanlah segala apa yang kita nak buat, ini ialah perintah Allah. Ketika itu datanglah kesempurnaanmu. Tentang ikhlas ialah hamba Allah yang sempurna. Bila hamba Allah ini Allah nak sempurnakan dia, Allah berikan kepadanya keikhlasan. Akhirnya dia takkan pandang lain melainkan Allah. Dia tidak berdoa melainkan Allah. Tentang akidah ini Rasulullah ajar kepada sekecil-kecil anak, untuk menunjukkan ini asas daripada awal lagi. Bila Rasulullah SAW berkata kepada Abdullah bin Abbas, ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahaka, wa iza sa'alta fas'alillah, wa iza ista'anta fasta'in billah, wa alam anna al-ummata law istama'at ala an yanfa'uka bi syai' lam yanfa'uka bi syai'in illa ma qad katabahu Allahu laka, wa la in istama'u ala an yadurruka bi syai' lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika, rufi'al qalam wa jaffatis suhuf. Wahai budak, anakku, jaga Allah, Allah jaga kamu. Jaga Allah, Allah sentiasa berada di hadapan kamu. Bila minta dengan Allah. Bila minta tolong dengan Allah. Kalau mereka berkumpul untuk beri manfaat padamu, mereka tak boleh beri manfaat mereka dengan izin Allah, dengan apa yang Allah dah catatkan. Kalau mereka berhimpun untuk memberi mudarat padamu, mereka tak boleh beri mudarat padamu, mereka dengan izin Allah. Tetaplah takdir Allah. Akidah. Inilah orang ikhlas, faham? Tetapi kalau orang semua pakat untuk sembuhkan saya, mereka tak boleh sembuhkan saya melainkan dengan izin Allah. Ni berpuluh doktor pakar. Ada seorang hamba Allah, anak dia 7 orang doktor pakar. Maksudnya anak dia berjaya semua, dia train jadi doktor pakar. 7 orang. Dan waktu mana dia sakit tu, dia 7 tak boleh buat apa-apa. Tengoklah, doa. Panggil ustaz buat air tawar lah, jampi-jampi. Kan ilmunya dah tak mengizinkan dia buat apa-apa. Kan itu yang disebut oleh Rasulullah, kalau mereka berhimpun untuk beri manfaat padamu, tak boleh mereka dengan izin Allah. Kita kadang-kadang, ustaz, anak saya nak suruh jadi doktor, senang, lambat sikit saya mati. Iyalah tu. Kalau anak doktor, saya ni nyakit gaut, ustaz, saya dah train anak saya jadi pakar gaut. Kita anggap anak kita pakar gaut, kita lepas tu tak get out lah. Tak ada sama. Anak-anak kita gaut sekali. Anak kita doktor gaut, dia pun gaut juga. Eret kaki. Kau ni kenapa? Makan udang banyak juga, ya? Gaut. Kita harap anak kita beri manfaat pada kita. Ramai mana orang dengan mengharap anak-anak dia akan jaga dia hari tua, tiba-tiba dia jaga anak dia hari tua. Pelik. Aku ni tua, patut anak aku jaga, aku pula jaga anak aku. Ya, kerana kamu letakkan pergantungan, maka Allah ubah cerita dia. Kan kita selalu tengok, tuan-tuan, pengalaman kita. Kita tengok orang tu pergi Mekah, dia tolak orang. Bila balik Mekah, orang yang ditolak tu tolak dia balik. Pelik. Ya, itu pelik tapi benar. Kita duk harap bawa anak-anak boleh tolong kita kat Mekah. Saya anak jantang semua saat ni ramai. Ni kat Mekah senanglah, beg diangkat semua. Tiba-tiba kita kena angkat beg semua, anak kita sakit semua. Boleh tak jadi macam tu? Boleh. Kenapa tak boleh? Sampai mana saya katakan ibu ayah menunggu anak-anaknya besar untuk menjaganya, rupa-rupanya dia menjaga anak-anaknya sampai ke besar jaga anak. Ada satu keluarga, bila anak dia masuk dia umur 18, kena penyakit misteri, tu lumpuh. Akhir 3 orang anak dia semua macam tu. Dia terpaksa jaga. Dia kata, kita duk ingat ni anak bila besar, duk jaga kita jaga dia. Tetapi itulah dia sunnatullah, supaya kita faham. Bila saya katakan jangan melihat sebab musabab. Ni anak saya nanti akan berjaya, masuk duit saya seorang-seorang 1,000, kailah saya 10,000. Tiba terbalik, kita pula kena masuk dia 1,000. Dah 10,000 pula burn. Dia jadi terbalik. Dia tak payahlah kita harap siapa-siapa, haraplah Allah. Kita bila besarkan anak, tak perlu harap anak-anak so nanti tolong aku, tak perlu. Besar dia dengan amanah yang Allah berikan, ajar dia Quran.
dan tawakal pada Allah. Nanti bila dia besar, kalaulah Allah Ta'ala izinkan dia berbakti pada kita, dia akan berbakti. Kadang-kadang ada orang, saya ni ada anak, dah lah ada anak seorang pula tu, ada anak seorang pula perempuan, nanti kalau orang kahwin buat lari jauh, kita pun dah takut dah saya tua nanti, siapa nak waris saya punya harta benda sekian-sekian. Anak seorang perempuan, nanti kalau kahwin kita pergi buat lari. Kalau dia kahwin dengan Afrika, tak ke lari kat Zimbabwe, Kenyai, dekat negara ni. Kita duk fikir gitulah, tiba terbalik. Anak kita yang seorang ni lah, walaupun dia kahwin dengan orang jauh ni, kahwin dengan orang Uganda, tapi duduk Malaysia, duduk sebelah rumah kita. Dia pula dapat anak-anak banyak pula. Daripada seorang banyak. Kita duk sangka lain, Allah buat lain, Allah jadikan lain, supaya kita tahu ini adalah kuasa mutlak Allah. Sebab tu dalam hidup ni tuan-tuan, tak ada benda kita nak bimbangkan kalau kita serah pada Allah. Tengok anak-anak, duk bayang, kan ketakutan kita bermula dengan anak-anak kita. Tuan-tuan, lagi ramai anak orang tu, lagi banyak penakut ni. Siapa yang ramai anak, dia akan dibalik dengan sifat takut. Memang anak, sebab sayang kita pada anak lain. Dia tak macam sayang kita pada benda-benda lain yang kita boleh beli, kita boleh tukar. Anak, sebut anak kita kalah. Orang yang ramai anak, maka bersedia untuk dia rasa sedih lebih banyak, dia rasa takut lebih banyak. Dia takutlah ni belajar luar negeri macam mana dia, yang ni pula belajar sini Allah ni macam mana pula dia. Duk setiap hari bimbang ni, bimbang anak-anak tu. Belum cerita nanti dikahwin dengan siapa pula, nanti jadi macam mana pula dia. Tetap serahkan pada Allah. InsyaAllah seluruh ketakutan bertukar menjadi keamanan. Kesemua anak-anak ini insyaAllah berbakti pada kita bila kita serahkan pada Allah. Kadang kita tengok orang-orang yang bergantung pada anak-anak, Allah akan terbalikkan pergantungannya. Kerana Allah nak tegur kita. Dan ada pun orang yang kita bergantung dalam hidup melainkan Allah. Kita bergantung pada fulang bin fulang, tiba dia mati, habis kita. Contoh dia ni dapat projek sebab orang. Bila orang tu mati, kita pun projek tak dapat, habislah kita. Dia ni dapat projek sebab kabel putus, habis kita. Tentang kenapa tak ambil kabel yang paling utuh di dunia? Hubungan kita dengan Allah. Kalau itu rezeki kita, insyaAllah datang. Tentang kita tak perlu buat baik, tak perlu kita nak buat kabel-kabel mana. Kalau rezeki kita, insyaAllah buat apa yang Allah perintahkan. Ini bila seorang sudah mendapat keikhlasan, Allah akan putuskan segala hubungan selain daripada Allah Ta'ala. Maka ketika itu, apa berlaku? Kata Syekh Abdul Qadir lagi, ketika itu akan terangkat semua tabir. Semua tabir. Hilang semua kekeruhan dan jiwa menjadi tenang dengan kelembutan. Dan ketika itu Allah berfirman, idhab ila Fir'aun, pergilah pada Fir'aun. Perumpamaan kata Syekh Abdul Qadir seperti, pergilah kamu, tengok balik hati kamu, tengok balik jiwa kamu, tengok balik setan kamu, tengok balik nafsu kamu. Maka kita bawa ni semua pada Allah. Tentang kita faham bawa jiwa pada Allah, nak bawa setan pada Allah macam mana. Tentang kita nak lawan dengan setan, kita tak boleh lawan setan dengan kita. Kita lawan dia dengan Allah. Maksudnya, auzubillahi minasyaitonirrajim. Tak ada kita marah setan. Kalau tuan nak marah setan, tuan maki dia, dia tak akan jadi lemah, dia jadi kuat. Bila kita nak lawan setan, kita lawan dengan Allah. Kita membaca Al-Quran, kita berzikir, kita melihat kebesaran Allah. Maka dengan itu syaitan tunduk. Sehingga syaitan kata tak boleh buat apa. Waktu ada seorang alim meninggal dunia, syaitan pun menjelma depan dia lalu berkata, Futtani, kamu terlepas daripada godaan aku. Aku dah godakan banyak, kamu terlepas, dekat nak mati. Lalu ulama ini kata, Lai sabak, belum. Aku belum terlepas lagi daripada kamu, sehinggalah aku bertemu dengan Allah. Syaitan ni nak ambil peluang terakhir dia dengan berkata, gagahnya kamu, kuatnya kamu, sampai tak berjaya aku goda kamu. Walhal dia sedang menggoda lagi. Tuan-tuan, kita rasa alhamdulillah Ustaz, syaitan tak buat apa kat saya. Hati-hati. Syaitan makhluk yang tak pernah putus asa untuk sesatkan kita. Tak pernah putus asa. Walaupun setiap kali kita taubat, patah tulang belakang dia, waktu kita sujud, hina dia,
Namun dia tetap bangkit balik untuk mengasuh kita. Hatta dekat nak mati pun dia halang lagi. Halang lagi. Ulama ni tahu. Ulama ni kata, laisa ba', belum. Aku tidak pernah selamat daripada kamu. Maksud, aku tak pernah fikir aku terselamat daripada kamu, melainkan aku akan lawan kamu. Tuan-tuan ingat, musuh kita yang kita tak boleh isya, kita menang dengan dia sampai kita bertemu dengan Allah, ialah syaitan. Syaitan dia tak pernah tidur. Orang tanya pada Hasan al-Basri, apakah syaitan tidur? Kata Hasan al-Basri, tak. Kalau dia tidur, kita dah boleh rehat. Dia tak tidur. Terbaikkan syaitan dia boleh tak tidur untuk hasut kita. Tapi kita nak taat pada Allah, sikit-sikit tidur, sikit-sikit tidur. Macam mana? Syaitan ni tak pernah tidur. Kalau dia tidur, aman kita. Dia tidur 6 jam, senang kita. 6 jam manusia baik sebab syaitan tidur. Syaitan bangun jahat balik. Syaitan dia tak pernah tidur. Makhluk ini tak pernah putus asa untuk sesatkan kita. Lepas tu kita jangan pernah rasa terlepas daripada dia. Dan kita berperang dengan dia, dengan Allah. Kita berperang dengan dia dengan kekuatan dari Allah, bantuan dari Allah. Kita tak lawan dengan kekuatan kita. Kita bukan level dia. Bagaimana nak lawan musuh yang kita tak nampak? Tentang walau kita tok guru silat, kalau lawan dengan musuh tak nampak, agak-agak boleh menang tok guru silat tu. Tak menang. Ini tak pernah, ni bukan tok guru silat lagi, tak menang. Musuh kita tak nampak, dia pukul belakang kita tak tahu. Ini syaitan. Tengah tidur pun dia boleh goda lagi kita. Tengah tidur boleh masuk dalam mimpi. Luar biasa musuh ni. Dia boleh kacau kita sampai dalam mimpi. Dalam mimpi dia kacau kita untuk dia melakukan kejahatannya. Oleh sebab itu bila benar cari hidayah, kita akan tundukkan ini semua. Kita ini bawa ini semua kepada apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, ya qaum ittabi'uni ahdikum sabilar rasyad. Wahai kaumku, seolah hei nafsuku, hei syaitanku ni, aku nak bawa kamu pada jalan yang sebenar. Mu suka ke tak suka, terpulang. Nafsu yang tak suka mesti tunduk pada jalan petunjuk. Syaitan kamu tak suka, kamu mesti ikut jalan petunjuk ini. Maka siap kita lawan syaitan. Tunjuk dia tunjuk jalan sesat, kita tunjuk jalan yang lurus. Dia bawa kita jalan sesat, kita pergi jalan yang lurus. Demikian perlawanan kita dengan dia yang tak pernah berakhir. Kemudian kata Syiah Abdul Qadir, kata-kata terakhir beliau di sini, berhubung, kemudian putuskan perhubungan, kemudian sampai. Maksudnya, okey, kembali bersatu dengan segala hawa nafsu dan sebagainya. Kemudian putuskannya untuk berhubung dengan Allah SWT. Kemudian kamu akan sampai. Maksud sampai, istilah yang kita sebut, orang ni dah sampai pada Allah. Al-wasilun. Al-wasilun, orang yang dah sampai. Umpama tuan-tuan naik kereta, nak pergi KL, kita pun dah sampai, kita pun tenang. Kita pun telefon mak dah sampai KL. Ya, dah sampai KL, dah sampai. Dan demikian perjalanan kita. Kita nak sampai pada Allah. Macam mana? Kita putuskan, mula-mula ya kita berhubung dengan semua benda ni, kemudian kita putuskan, kemudian kita akan sampai kepada Allah SWT. Yang kita dah sebut tadi, putuskan sebab musabab, putuskan tabiat, putuskan hawa nafsu, putus semua. Kita hanya berhubung dengan Allah SWT. Kalaupun kita berhubung dengan hawa nafsu, tabiat seketika, atas keperluan biasa. Tapi hakikatnya ialah kita nak putuskan semua itu sehinggalah kita sampai kepada Allah Ta'ala. Kita tak nak tengok lagi sebab obat ni saya sebut tak Allah. Obat ini sebagai sebab, tanpa kita memandangnya, tapi Allah. Dan semua benda kita melihat Allah, kurnia Allah. Kalau tidak kerana kurniaannya, kita tak ada apa-apa. Kita kosong. Apa tidaknya kita adalah makhluk Allah yang Allah ciptakan. Allah boleh ciptakan kita, Allah boleh tak ciptakan kita. Kita tidak ada satu pun perjanjian untuk Allah mesti cipta kita. Allah cipta kita dengan kehendak dia, bukan kehendak kita. Tahu-tahu kita dah ada kat sini. Allah yang ciptakan kita. Maka apa yang kita ada kalau Allah Ta'ala tidak izinkan kita? Fahamlah kita ni hamba, kita tak ada apa-apa. Semuanya daripada kurnia Allah. Sebab tu kita nak faham sungguh hakikat ini supaya kita sampai kepada makna yang sebenar, sehingga kita, apa yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran kepada kita nanti, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati.
Wahai jiwa yang tenang, kembalilah pada Allah dengan diredai, dengan redha dan diredai, dan jadilah kamu di kalangan hamba-Ku, dan masuklah kamu dalam syurga-Ku. Wallahu bissawab. Assalamualaikum.